Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita masuk untuk contoh 2 vektor translasi. Masih lagi vektor translasinya. Untuk soalan ini dia kata tuliskan vektor translasi berdasarkan penyataan berikut. Maknanya daripada penyataan kepada vektor translasi. Okey, jadi soalan yang pertama A, pergerakan 7 unit. Okey, dia kata sini, dia kata 7 unit ke kanan diikuti 3 unit ke bawah. Okey, jadi tengok betul-betul 7 unit ke kanan. Kalau vektor translasi dia ada macam ni lah. Ni ada kurungan. Okey, siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Okey, yang pertama sekali kita cari 7 unit ke kanan. Kalau ke kanan maknanya positif. Jadi 7 unit positif 7 lah. Okey, lepas tu diikuti 3 unit ke bawah. Ke bawah bermaksud negatif. Jadi negatif 3. Jadi kita tulis begitu. Jadi jawapannya adalah kita tulis di sini ruang jawapan 7 negatif 3. Okey. Jadi kalaulah mau diterangkan macam mana, 7 unit ini adalah ke kanan dan 3 unit ke bawah. Okey, seterusnya soalan B pula. Dia kata sini 3 unit ke kiri diikuti 4 unit ke atas. Di sini dia kata kalau ke kiri negatif, kalau ke atas dia adalah positif. Jadi cara tulisnya 3 unit ke kiri positif ke negatif, maknanya kiri negatif 3. Manakala yang ni 4 unit ke atas positif, jadi positif 4. Okey, jadi kita boleh tulis di ruang jawapan sini, sini letak kurungan dan tulis negatif 3 4. Kalau yang simbol positif ni tidak letak pun tidak perlulah, sebab kita tahu bahawa kalau macam ni pun memang positif. Tidak letak simbol positif pun tidak apa-apa. Okey, seterusnya pula pergerakan 1 unit ke kanan. Ke kanan ada bawah, ada atas, tidak ada. Jadi kalau ke kanan adalah positif sebanyak 1 unit lah. Tapi atas bawah tidak ada. Okey, atas bawah tidak ada. Jadi kita tulis di sini. Okey, kalau kanan sama dengan 1. 1 ke kanan sebab dia positif kan. Tapi di bawah yang ni pula ni kan dia hanya ada atas atau bawah. Tapi dia tidak ada nyatakan. Kalau tidak ada nyatakan yang ni, dia adalah kosong. Jadi maknanya dia tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Dia hanya bergerak ke kanan sebanyak 1 unit sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 3 pula. Soalan diberi tentukan kedudukan M koma. Nampak simbol M koma ni, ini dia maksudkan adalah image. Image yang terhasil. Okey. Berdasarkan vektor translasi, nyatakan dan lukis vektor translasi tersebut. Okay. Jadi ini adalah vektornya dan dia bagi ni 1 titik. Okay, dia kata ini akan bergerak ikut vektor translasi yang diberi. Jadi kita boleh tahu bahawa M yang ni adalah objek. Jadi kita kena cari image-nya di mana. Image tu di mana dia bergerak, di sini kah, di sini kah, di sini kah. Tetapi ikut arahan. Dia kata negatif 1 2. Kalau negatif 1
Apa maksudnya? Negatif 1 unit ke kiri. Jadi kalau ni 2 pula, kita tahu bahawa 2 unit ke atas sebab positif, kan? Kalau ni kiri sebab dia negatif. Jadi kita boleh masukkanlah di sini 1 unit ke kiri, kita ambil pensel atau pen, 1 unit ke kiri, 1 unit ke kiri, 1 unit, dan seterusnya 2 unit ke atas, 2 unit ke atas. Maknanya objek kita akan berada di sini, di titik yang itu. Kita letak M apostrofi ataupun koma di atas, itu adalah image kita. Okey, itu adalah image. Jadi itu adalah pergerakannya. Kalau pergerakan tu lepas tulis pun kamu mau padam pun bolehlah. Okey, kalau mau padam, maknanya kita ada nampak situ pergerakan, dan kita letak dia punya garis, maknanya daripada M ni ke M ni, pergerakannya berada di situ. Dia bergerak, dia ada pergerakan baru. Okey. Dan seterusnya pula B. Yang ni anak panah mesti tulis ya, maknanya kita tahu bahawa daripada M yang ni, objek ni ke tempat yang baru. Kita tahu bahawa di mana kedudukannya yang terhasil. Okey, sekarang ni kita masuk untuk soalan B pula. Soalan B dia kata negatif 3, negatif 4. Jadi kita tengok sini negatif 3. Negatif 3 maknanya 3 unit ke mana? Kalau negatif maknanya dia ke kiri. Okey, ke kiri. Lepas tu kita tengok bahagian ni, negatif juga. Kalau negatif 4 maknanya dia kata 4 unit ke bawah. Okey, bawah. Jadi kita lukis di sini, ini adalah M objeknya, dan kita kiralah, ambil pen atau pensel. Yang pertama sekali 3 unit ke kiri. 3 unit ke kiri, 1 2 3. Okey, 3 unit ke kiri, dan lepas itu 4 unit ke bawah, 1 2 3 4. Maknanya di sinilah. Okey, jadi ini adalah M kita yang baru, iaitu image kita. Jadi kamu boleh padamlah. Padam, kita sudah, ini hanya ada pengiraan saja. Okey, pengiraan. Okey. Jadi kita tahu bahawa objek itu bergerak daripada sini ke sini. Itu pergerakannya. Okey. Dan seterusnya pula soalan C. 1 1. Kedua-duanya adalah positif. Okey, bermakna di situ 1 unit ke mana? Ke kanan. Ke kanan. Dan 1 unit ke atas. Okey. Jadi kita kira di sini adalah objek 1 unit ke kanan, 1 unit ke kanan, sini 1, dan 1 unit ke atas, 1 unit ke atas, 1. Jadi vektor objek yang baru adalah di situ M, koma. Kita boleh padam. Okey, kita boleh padam. Sini kan dia, okey. Jadi kita letaklah anak panah bahawa ada pergerakan daripada objek M kepada image M lah, iaitu sebanyak 1 unit ke kanan dan 1 unit ke atas. Okey. Kita akan tengok latihan seterusnya di video yang lain. Ini untuk hari ini contoh 2 dengan 3. Kamu boleh fahamkanlah cara pergerakan vektor translasi.